Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk Anwa'ul Majaz. Nama saya Ahmad Fauzi bin Abdul Rahman, Menawar Metrik 048237. Kita teruskan pada Anwa'ul Majaz, iaitu pembahagian majaz. Pembahagian majaz terbagi kepada dua, iaitu majaz lughawi dan majaz akli. Majaz lughawi makana al-murji'uhu il-lugha li'anna al-kalimatu isti'malat fi ghairi ma wudi'at lahu. Ia merujuk kepada perkataan yang menunjukkan perkataan tersebut tidak menggunakan makna yang asal, tetapi menggunakan makna yang lain. Majaz akli pula makana at-taghayyir fihi laysa laghiyan wa innama isnadu syai'u li ghairi ma huwa lahu. Ia menunjukkan perbezaan, taghayyur. Fihi laysa laghiyan, dia tidak menyandarkan kepada makna perkataan tersebut. Wa innama isnadu syai'i, tetapi ia menyandarkan kepada maksud yang lain. Seterusnya majaz lughawi dan contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah tu'ridu lis-sahabi wa qad faqulat lahu inna ma'iyas sahaba. As-sahab di sini bermaksud adalah awan. Huna laysat sahaban hakikiyan, dia tidak menunjukkan kepada awan yang sebenar, bal majazi, tapi dia menunjukkan kepada majazi. Wala tasta'milu fi wad'iha al-asli, dia tidak menunjukkan kepada maksud yang sebenar, iaitu awan. Liqarinah, kerana petunjuknya adalah ma'iyah, bersama saya, ma'iyah, bersamaku. Wahiyya tushiru ila rijalu jawadun karim, dan pada makna sebenar as-sahaba, ia menunjukkan kepada lelaki yang mulia, kerana awan tidak semestinya berjalan bersama seseorang. Contoh yang kedua adalah ra'aitu badran yadrusu fil fasli, la tadullu ala badrin hakiki bal majazi. Ia tidak menunjukkan kepada bulan yang sebenar, tetapi majaz, kerana dengan penunjuknya adalah fil fasli, dalam kelas. Tidak mungkin bahawa bulan ada di dalam kelas. Wa huwa yadullu ala insan jamil, tetapi ia menunjuk kepada seseorang yang cantik. Contoh yang ketiga adalah ra'aitu sa'laban yaghushu fil imtihan, la tadullu ala makna hakiki bal majazi. Dia tidak menunjukkan kepada makna yang sebenar, tetapi ia menunjuk kepada majazi. Perkataan mana? Perkataan sa'laban, iaitu Musa. Wa huwa makrun wal khida'ah liqarinah fil imtihan. Ia menunjuk kepada menipu dan menyeleweng dalam peperiksaan, fil imtihan, kerana petunjuknya adalah peperiksaan. Sebab musang ni terkenal dengan sifat menipu. Majaz akli, contoh-contohnya adalah yang pertama daripada surah Al-Ghafir ayat 36. Wa qala fir'aunu ya hamanu bani li sarahan la'alli ablughul asbab. Musta'milatun isti'malul hakikiyah, dia menggunakan secara isti'mal, betul, pada maknanya. Perkataan apa? Ibnili. Ibnili adalah maksud bangunkanlah aku satu bangunan. Walakin hamanu laisa huwallazi sibdi asar. Haman ni bukanlah pembina sebenar bangunan tersebut, tetapi wa innama sayamuru al-amalatu bidzalik, tetapi ia ditugaskan kepada pekerja. Dia takkanlah Haman nak buat seorang bangunan tersebut. Firaun hanya mengatakan, wahai Aman, binalah bangunan untukku, tetapi bukannya Haman yang bina bangunan tu. Malahan yang bina bangunan tu adalah pekerja kepada Haman. Contoh yang kedua adalah salul wadi, musta'milatun isti'malan hakikiyan fima wada'at lahu walakin isnadu sil ila al-wadi. Dia menggunakan secara hakiki, betul ia mengalir, tetapi al-wadi, salun adalah mengalir, al-wadi adalah lembah, tetapi lembah tidak mengalir. Tidak pada makna sebenar, tetapi ia menunjukkan bukan lembah itu mengalir, tetapi air yang ke lembah itu mengalir.
Contoh yang ketiga adalah zahabna ila hadiqatul ghina. Tasta'milu hakikiyah walakinnal hadiqatu fi nafsiha la taghun. Kat sini dia menggunakan secara betul ayat ni ghina, menyanyi, tetapi bukan pada hakiki. Sebab hadiqah taman tidak menyanyi. Ialah taman tidak menyanyi. Wa innama alladhi yaghunu huwa asafiruha aw zibabuha. Tetapi ia ditunjukkan kepada asafir, iaitu burung pipit ataupun lalat, iaitu zibabuha. Seterusnya kita pergi kepada contoh umum bagi isti'arah dan majaz mursal. Ra'aitu asadun yuhajimu al-adu. Asadun, singa. Anna al-alaqatu hiya tashbih li'annaha huna hiya syaja'ah wa hiya taslihu an takuna wajhu shibah kama murra bina fi tashbih. Hubung kaitnya pada tashbih li'annaha huna hiya syaja'ah, kerana ia menunjukkan kepada keberanian, wa hiya tuslihu an takuna wajhu shibah, dan ia ditujukan kepada wajhu shibah, iaitu al-adu, ia adalah wajhu shibah, tapi ia tidak ditunjukkan dalam ayat ini. Dia tidak tunjukkan ra'aitu asadun yuhajimul adu syuja'ah. Dia tidak tunjukkan syuja'ah dia. Kama murra bina fi tashbih, sebagaimana kita telah mempelajarinya dalam tashbih. Majaz mursal, contoh umumnya adalah yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Fal haqiqah annahum yaj'aluna anamilahum fi adanihim. Pada hakikatnya asabi'ahum adalah anamilahum, yaj'aluna anamilahum. Kedua-duanya adalah maksud yang sama tapi juz'un yang lain. Asabi'ahum ialah keseluruhan jari, anamiluhum ialah hujung jari. Walakin al-Quran atlukul asabi' wa aradal anamilah. Tetapi Al-Quran menggunakan seluruh jari bukan dan menolak dalam maksud hujung jari. Fakalimatul asabi' idan ista'malat fi ghairi ma wudi aslahu. Perkataan asabi' dalam ayat ini tidak digunakan pada makna yang sebenar. Wa innamal alaqatu hiya annal anamilu juz'un minal asabi'. Tetapi ia menghubungkan kepada perkataan al-anamil, iaitu juz'un kepada sebahagian daripada jari al-asabi'. Faqad ista'malat kullu wa uridu juz'u, dan dia menggunakan keseluruhan bukan pada sebahagian. Maksudnya apa? Menutup telinga bukan semua jari, tapi hanya hujung jari. Tetapi Al-Quran menggunakan majaz mursal dalam ayat ini, menggunakan keseluruhan, ayat keseluruhan daripada ayat yang setengah, ayat yang juz'ul. Asabi' adalah keseluruhan jari dan anamil adalah hujung jari. Itulah daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fauzi kerana membentangkan yang pertama. Jadi saya Muhammad Azim bin Rahim 04804 akan membentangkan tajuk seterusnya, iaitu Aqsam Majazul Lughawi. Sebelum tu saya minta maaf kerana saya punya laptop tak ada kamera, jadi saya akan guna phone dari tepi. Aqsam Majazul Lughawi terdapat ada dua isti'arah dan juga majaz mursal. Okey, saya bentang bahagian isti'arah. Isti'arah yang pertama saya bentangkan ialah lughah. Dari segi luar, isti'arah syai' wa isti'arah minhu talabu minhum an yu'iru iyyahu. Meminjam sesuatu dan meminjam daripadanya, meminta untuk meminjamkan sesuatu kepadanya. Yang kedua, wa yatalabu syai' ma al-intifa' bihi zamanan ma duna muqabil ala an yuridu musta'iru ila mu'ir 'inda intiha' al-maddah manuha lahu aw 'inda at-talab. Ia adalah meminta sesuatu perkara untuk diambil manfaat darinya untuk satu tempoh masa tanpa ada ganti timbal balas, dengan syarat peminjam hendaklah memulangkan sesuatu yang dipinjam itu selepas tamat tempoh yang diberikan, ataupun jika diminta tolong, dia juga diminta oleh yang meminjam. Itu dari segi lughah. Kita tengok daripada istilah pula. Isti'malul lafzu ma fi ghairu ma wudi'a lahu li'alaqati musyabahah ma'a qarinah mani'ah min iradatu ma'na al-asli. Okey, maksud dia penggunaan sesuatu perkataan yang tidak mengikut pengertian asal. Perkataan yang kita gunakan ni dia tak mengikut pengertian asal. Okey, hubungan persamaan antara ni ada, dia orang ada hubungan persamaan.
serta ada petanda yang menghalang daripada kita menggunakan pengertian asal. Itu maksud dia. Lafaz asal itu tak guna sebab apa? Ada penghalang. Tapi persamaan antara maksud tu ada. Itu ceritanya. Okay. Arkan isti'arah salasah. Rukun-rukun isti'arah ada 3. Yang pertama ialah musta'aru lahu. Musta'aru lahu sebagai musyabbah. Apa yang nak diumpamakan? Supaya contohnya azim umpama lampu. Azim apa yang nak diumpamakan, musyabbah. Yang kedua musta'aru minhu, musyabbah bih. Lampu itu ialah yang dah diumpamakan. Umpamakan azim diumpamakan, lampu itu umpama. Itulah musyabbah bih, lampu tu. Musta'aru lafaz mangkul lah, lafaz tu. Okey. Faham ya? Okey, kita pergi ke seterusnya. Amfilah isti'arah. Contoh-contoh isti'arah. Ra'aitul bahri yamshi fi syari'. Aku melihat laut berjalan di jalanan. Apakah maksud tu? Okey. Yang kedua, tahaddatha ma'a nujum bi'amai lailatul ams. Aku bercakap dengan bintang. Bintang malam semalam dia kata. Okey, yang ketiga, ra'aitul qamran. Aku melihat bulan di ghurfatul mudir, bilik pengetua. Nampak? Ini yang dikatakan. Apakah maksud itu? Bawah ni dia kata takmil amfilah sabiqah. Okey, statement atas tu, contoh atas tu, dia mengatakan apa? Kalimah baharu, nujum, qamar, laut, bintang dan bulan itu ketika mana digunakan haitsu istikhdaman hadhil kalimah, gunakan kalimah ini la li ma'naha, tidak dimaksudkan dia hakiki, dia tak bukan hakiki. Tetapi wa innama, sesungguhnya isti'amalat, guna perkataan itu li ma'na akhar, dengan makna yang akhir, bukan makna akhir, makna yang selainnya. Makna selain bukan makna hakiki. Apakah makna lain itu? Secara majazian. Majazian ni apa? Mujazian ni apa? Majazian ni kiasan, majazi, yang Fauzi terang tadi. Dan alaqah, dan hubungan ianya ialah untuk menerangkan isti'arah. Inilah yang katakan isti'arah. Apabila kita takmil kita gunakan contoh yang terawal tadi kan. Okey, contohnya wujud dalam tu, dalam contoh awal tu wujudnya seperti perumpamaan tu. Lelaki mulia, ar-rijalu karim bil bahru bijami'in jawad wal ata'. Maknanya dia kata lelaki mulia itu seorang yang pemurah, seorang yang ni semua kan, pemurah yang baik semua. Kemudian dihazafkan musyabbah, dia buang lelaki mulia itu. Dia buang lelaki mulia itu, itu disebut musyabbah je. Apa yang dah diumpamakan itu, iaitu apa? Laut tadi. Maka jadilah isti'arah. Fal musta'aru lahu, maka musta'aru lahu musyabbah dia itu ialah rijalu karim, dan musta'aru minhu iaitu musyabbah bih. Ini yang dikatakan isti'arah. Contoh azim seperti lampu dalam penerangannya. Contohlah saya cakap. Lepas tu dia cakap macam ni. Azim aku melihat lampu dalam hujahnya. Aku melihat lampu di jalanan. Contoh azim, aku melihat lampu. Bukannya lampu yang dia nampak sebenarnya, azim yang dia nampak. Cuma dia buang, dia hazafkan musyabbah, dia letak musyabbah bih. Itu saja isti'arah daripada saya. Akan disambung oleh Zakwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Saudara Azim atas pembincangan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zakwan bin Yusuf. Raqam talabah 04485661. InsyaAllah الآن سأتكلم عن أشرح تحت الموضوع الاستعارة التصريحية ومكنية. طيب، الاستعارة ينقسم إلى القسمين. أولا الاستعارة التصريحية، ثانيا الاستعارة المكنية. طيب، ما معناهما؟ الاستعارة التصريحية هو ما صرح فيها بلفظ مشبه به. Isti'arah at-tasrihiyah merupakan apa sahaja yang disebut lafaz musyabbah bihnya. Wa al-isti'arah al-makniyah huwa ma hazaf fiha musyabbah bih wa rumaza ilaihi bi syai'in min lawazimuhu. Isti'arah al-makniyah merupakan apa sahaja yang digugurkan musyabbah bihnya tetapi disebut dan diganti oleh salah satu sifat musyabbah bihnya. Apa itu musyabbah bih? Musyabbah bih merupakan apa yang kita hendak samakan, apa yang hendak kita kiaskan kepada sesuatu perkara. Baiklah, bagi memahami lebih mendalam tajuk ini,
saya akan menjelaskan kedua-dua aqsam berdasarkan contoh yang ada. Contoh pertama daripada isti'arah at-tasrihiyah. Mithlu, qala Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi berdasarkan contoh ni kita bertanya, apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus? Jadi penerangan mengatakan bahawa Shibuhuddin bisiratu bijami' tawasil ila al-hadaf fi kulli thumma wa hazah musyabbah wa abqa musyabbah bih ala sabili isti'arah at-tasrihiyah. Jadi agama Islam yang sebenarnya dibandingkan dengan as-sirat, jalan. Ayat yang sebenar, ihdina ad-din al-islami mustaqim. Tunjukilah kami agama Islam yang benar. Jadi mengikut gaya bahasa isti'arah at-tasrihiyah, ia digugurkan musyabbah. Apa musyabbah dalam ayat itu? Ad-din al-islami. Dan disebut pula, diganti pula dengan lafaz musyabbah bih, yakni as-sirat. Baik, contoh seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Ini ialah kitab yang diturunkan kepadamu, yakni Nabi Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Apa yang dimaksudkan dengan kegelapan dan cahaya? Jadi penerangannya adalah syubhud dalal bizulumat wal huda bin nur. Wa hazah musyabbahu abqa musyabbabi ala isti'arah at-tasrihiyah. Jadi zulumat itu dibandingkan sebenarnya dengan kekufuran, dan an-nur itu sebenarnya dibandingkan dengan hidayah. Ayat yang sebenarnya adalah litukhrijan nas minal dalal wa minal dalal ilal huda. Tetapi sebab dia nak kiaskan, dia tukar dalal itu kepada zulumat, kerana kesesatan itu adalah gelap gelita, dan hidayah itu adalah cahaya. Okey, baiklah, saya skip contoh yang ketiga. Saya terus masuk kepada isti'arah al-makaniyah. Contoh yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, yang bermaksud, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Penerangannya, syibuhul zil bitta'ir wal hazaf musyabbabih wa rumiza ilaihi bisyai'in min lawazimuhu wa huwa janaha ala sabil isti'arah al-makaniyah. Jadi ayat ini sebenarnya dia nak mengatakan, dia nak samakan, dia nak kata, jadilah seperti burung yang merendah diri. Jadi sifat rendah diri itu sebenarnya dikiaskan kepada burung. Tetapi mengikut gaya bahasa isti'arah al-makaniyah, musyabbabih digugurkan. Jadi apa musyabbabihnya? Musyabbabihnya ialah burung. Jadi burung telah digugurkan dan diganti pula dengan dikiaskan pula dengan sifat musyabbabih yang lain, yakni dalam ayat ini digantikan dengan sayap. Jadi itulah mengikut gaya bahasa isti'arah al-makaniyah. Baiklah, contoh yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaibah. Yang bermaksud, dia merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang belulangku dan telah pulih melepaklah uban kepalaku. Penerangannya, syibhu ra'su bil wukud thumma hadaf musyabbabih wa rumiza ilahi bisyai'in min lawazimuhu wa huwa isti'al ala sabil isti'arah al-makaniyah. Jadi di dalam ayat di atas, sebenarnya kepala itu telah dikiaskan, telah dibandingkan dengan satu musyabbabih, yakni bahan bakar. Tetapi mengikut gaya bahasa isti'arah makaniyah, musyabbabih perlu digugurkan. Jadi wukud itu digugurkan di ayat di atas dan ditambah dengan
satu sifat kepada musyabbabih, yakni isti'al, menyala. Jadi apabila digugurkan musyabbabih dan diganti dengan satu sifat musyabbabih, maka jadilah isti'arah al-makniyah. Okey, saya rasa semua boleh faham. Jadi sebelum mengakhiri pembentangan, saya terus masuk kepada tips untuk mengenali isti'arah tasrihiyah atau makniyah. Jadi tip untuk mengenali tasrihiyah ialah apabila perkara yang dikehendakinya ialah manusia dan ayat tersebut mengumpamakan dengan sifat haiwan ataupun benda. Contohnya singa berkhutbah, awan bersedekah, gajah makan di kantin ataupun bunga ros sedang belajar. Dan tips untuk mengenali makniyah, apabila perkara yang dikehendaki ialah benda atau haiwan dan dimasukkan sifat manusia. Contohnya taman ketawa, tikus menari, langit menangis ataupun bulan menyanyi. Jadi itulah tips untuk mengenali tasrihiyah dan makniyah. Sekian saja daripada kami. Syukran jazilan, jazakumullah khairan jazak. Yang buruk semua daripada kami dan yang baik semua datangnya daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.